Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku, Akinusi TV. So, kalau korang baru dalam channel ni, korang boleh support aku dengan subscribe channel ni. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Jadi untuk video kali ni aku nak kongsikan pengalaman aku menggunakan Huawei Nova 5T pada tahun 2020 ni. Huawei Nova 5T ni aku dah pakai dah 3 bulan dah, since bulan 3 hari tu. So aku rasa aku dah layak untuk bagi in-depth review untuk Huawei Nova 5T dan adakah dia relevan pada 2020 ni, disebabkan banyak peranti-peranti yang keluar daripada tahun 2020 ni. Jadi aku nak bincangkan adakah ia masih relevan pada 2020 ni untuk Huawei Nova 5T. So let's get this video rolling. Akhirnya aku dapat juga untuk memegang ataupun memiliki sebuah peranti Huawei, iaitu Huawei Nova 5T. Dan aku pilih Huawei Nova 5T ni atas 3 sebab. Yang pertama adalah dia punya saiz. Yang kedua, dia mempunyai chipset mercu, iaitu High Silicon Kirin 980 yang digunakan pada Huawei P30 Pro, iaitu peranti mercu Huawei. Dan sebab yang ketiga adalah dia punya kamera. Jadi yang pertama sekali aku nak sentuh tentang dia punya design dan dia punya build quality. Jadi untuk Huawei Nova 5T ni, dia mempunyai pelindung kaca Corning Gorilla Glass untuk depan dan juga belakang. Dan untuk frame dia, dia mempunyai ataupun dia diperbuat daripada aluminium, bukannya plastik frame. So bila korang pegang memang terasa premium. Dan lagi satu, bukan saja korang pegang terasa premium, dia mempunyai saiz yang sangat-sangat compact. Saiz dia lebih kurang dalam 6.3-6.4 inci macam tu. Dia punya screen 6.2 inci dengan screen ratio 16:9. Okey, dengan saiz yang 6.3-6.4 inci macam ni, bagi aku sangat-sangat ngam dan memang aku suka lah. Senang nak pegang, memang compact. Lain lah kalau aku nak pegang macam Note 10 Plus sangat besar. Apa lagi kalau kau nak pegang S20 Plus memang besar. Memang peranti-peranti sekarang dah besar. Tapi yang ni masih lagi bagi aku memang perfect lah. Saiz yang sangat perfect. Kalau tak silap aku dia macam iPhone 11 lah. Saiz iPhone 11. Itu dah saiz bagi aku, saiz yang paling perfect lah untuk smartphone nak bagi korang pegang sedap. Tapi dia punya kekurangan lah, bagi aku adalah kekurangan lah. Tapi kita tak nak salahkan sebab dia keluarkan pada tahun 2019, iaitu dia mempunyai screen ratio 16:9. Screen ratio 16:9 ni bagi aku dia tak berapa nak style sangat lah. Dia ataupun dia tak berapa nak cantik sangat. Kalau screen ratio yang 29 baru cantik lah. Tapi kita macam aku cakap tadi, kita tak boleh nak salahkan dia sebab dia keluar pada tahun 2019. Kalau dia keluar pada tahun 2020 mungkin dia akan buat screen ratio 29. Sebab screen ratio 29 ni dia buat pada 2020 macam tu. Banyak yang manufacturer keluarkan phone yang screen ratio 29 pada tahun 2020. Pada tahun 2019 dia 19.5/9 ataupun 19.5 ratio 9 macam tu lah. So untuk 2019 memang dia akan gunakan screen ratio 19.5 ratio 9. Jadi bukan tu saja, dia punya screen dia diperbuat daripada LCD ataupun IPS LCD, bukannya Super AMOLED. Akan tetapi aku macam kuat impress lah dengan dia punya brightness dan dia punya color. Sebab kalau nak dikomparekan dengan aku punya Realme X50, Realme X50 5G, bukannya X50 Pro, Realme X50 5G, dia punya screen lagi cerah berbanding dengan aku punya Realme X50. So bila aku pakai aku macam memang nice lah. Memang aku suka dengan dia punya brightness. Kalau korang boleh tengok ni, memang cantik lah. Memang cantik lah dia punya brightness walaupun dia menggunakan IPS LCD. Dari segi performance pula, untuk Huawei Nova 5T ni dia menggunakan chipset High Silicon Kirin 980. Jadi dia adalah chipset mercu pada tahun 2019 untuk peranti Huawei. Dan untuk korang nak tukar X memang sangat-sangat lancar dengan phone ni yang mempunyai RAM 8GB RAM dan 128GB storage. Bagi aku dah sangat-sangat cukup, dan untuk kegunaan harian biasa sangat-sangat perfect untuk korang nak guna. Dan kalau korang ni yang jenis suka untuk multitasking, phone ni dia mampu dengan 8GB RAM, dia mampu untuk korang buka
6 aplikasi terkebelakang tanpa refresh balik apps tu. Bila korang dah buka apps yang ke-7 macam tu, korang dah kena refresh balik lah. Jadi untuk 6 aplikasi yang terkebelakang tu, korang untuk tak perlu nak refresh balik. Memang bagi aku dah cukup lah. Kalau korang yang suka multitasking, biasanya kegunaan harian biasa, korang hanya perlukan dalam lebih kurang 4 apps terkebelakang je untuk tidak di refresh balik. Bila dia bagi 6 tu, bagi aku dah lebih daripada cukup lah. Ok, puji juga, tapi apa yang aku tak suka adalah dia punya EMUI 10, iaitu EMUI 10 yang mana bila korang slide ke bawah, korang tak dapat nak notification panel. So dia akan pergi kepada search macam tu lah. Jadi aku tak berapa nak minat lah. Aku suka bila kita slide down dan kita boleh tengok dia punya notification panel. Aku tak tahu kenapa EMUI 10 ni masih lagi tak ada. Dan apa yang aku tak suka juga, apabila dia memperkenalkan app galeri Huawei ni, dia menyebabkan jadi ada notification update untuk apps yang dah ada dalam Huawei App Gallery. Dia akan keluarkan untuk di-update. Even phone ni masih support Google, masih lagi keluar notification untuk update melalui App Gallery. Jadi bagi aku dah tak perlu lah untuk App Gallery nak remind kita, sebab kita dah ada Play Store, biar dia je yang remind kita. Mungkin peranti-peranti yang tak ada Google, mungkin korang boleh buat macam tu. Tapi peranti yang masih lagi ada Google, tak perlu kot. Tapi itu tak ada masalah, sebab dia macam kadang-kadang je lah berlaku dalam seminggu tu, dalam 3 kali, 5 kali macam tu berlaku. So tak ada hal lah, korang just delete je dia punya notification tu. Macam aku cakap tadi, phone ni dia menggunakan EMUI 10 dan berdasarkan Android 10. Jadi pada asalnya dia adalah Android 9 dan dia boleh di-upgrade kepada Android 10. So bila korang beli, mungkin mula-mula korang akan dapat Android 9 lah, dan bila korang update, korang akan dapat Android 10. Ok, aku lupa nak bagi tahu tentang performance untuk korang gaming. Jadi untuk gaming, kalau korang main ML, korang dapat setkan dia punya grafik pada Ultra. Dan kalau korang main PUBG, korang boleh pergi kepada Smooth Extreme dan juga HDR Ultra. Untuk bermain ML dan juga PUBG memang tak ada masalah. Dia punya gaming korang boleh bermain dengan sangat-sangat lancar, sebab ialah dia menggunakan chipset mercu iaitu Kirin 980. Bagi aku dia dah cukup power lah. Kalau korang tengok markah di benchmark pun, memang dia mempunyai markah antara yang tertinggi lah pada tahun 2019, dan untuk 2020 dia masih lagi mempunyai benchmark ataupun markah yang tinggi. Dah habis kita sembang tentang dia punya performance dan dia punya software. Jadi kita pergi kepada sebab yang ketiga, iaitu kamera. Aku suka kamera Huawei Nova 5T ni. Dia memang ada image yang tersendiri yang dia boleh bagi dekat aku, dan memang aku suka image dia. Ok, kita tengok dulu dia punya kamera. Dia ada 4 kamera. Yang pertama iaitu 48 megapiksel dan dia punya main sensor adalah 12 megapiksel. Dan yang kedua adalah dia mempunyai 16 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor ataupun depth camera. Dan untuk selfie pula, dia mempunyai 32 megapiksel sensor kamera. Ini adalah contoh-contoh gambar yang aku ambil menggunakan Huawei Nova 5T ni. Macam aku cakap tadi, Huawei Nova 5T ni dia bagi satu gambar yang aku suka. Gambar yang macam mana? Gambar dia macam vibrance, lebih vibrance ataupun color dia lebih kontras. Dan aku memang suka jenis post processing macam tu, disebabkan bila aku snap, aku boleh terus post dalam Insta, tak perlu nak post editing lagi. Aku boleh terus je post dalam Insta. Dan dia punya night mode memang sangat-sangat impresskan aku lah. Dia punya night mode, walaupun dia tahun 2019, bagi aku untuk Realme S2 Pro dan Realme S50, dia bantai macam tu je. Aku dah pakai dua tu, so aku rasa dia bantai macam tu je untuk night mode punya kamera. Tapi dia ada satu kekurangan, iaitu dia tidak mempunyai OIS untuk kamera ataupun untuk video. Jadi bila korang ambil gambar, korang perlu steadykan tangan tu. Korang kena steady, stable, baru korang snap. Dan bila korang snap, dia ada satu loading tau. Bila dia cakap bila korang snap, dia ada, korang kena pre-switch, dia nak sharpen the image. Jadi
Kadang-kadang bila korang nak ambil momen yang berlaku dengan pantas, so korang tak sempat lah, memang korang tak sempat ataupun memang korang tak akan dapat untuk ambil gambar tu disebabkan gambar tu memang confirm akan jadi blur. Jadi itu adalah dia punya kekurangan lah. Tapi tak ada masalah pun sebab dalam kebanyakan waktu kita memang kita jarang nak berjumpa dengan momen-momen yang macam tu. Melainkan lah kalau korang ni yang jenis suka ambil gambar binatang, suka ambil gambar apa, burung ke apa something macam tu, macam National Geography macam tu kan. Itu memang dah level-level ni apa punya kan. Tapi kalau untuk orang-orang biasa macam aku kan, so tak ada masalah lah sebab biasanya bila korang nak ambil gambar, dia punya objek tu static je. So tak ada masalah lah. Cuma korang ada satu processing lambat dalam 1 ataupun 2 second macam tu. Bagi aku 1 second je lah kot dia punya masa. Tapi 1 second pun effect juga. Jadi kita pergi pula kepada dia punya video recording. Untuk video recording dia mempunyai ataupun dia support sehingga 4K 30 frame per second. Dan untuk kamera hadapan dia support sehingga Full HD 30 frame per second. Tapi disebabkan phone ni dia tak ada OIS, bila korang ambil video confirm dia akan gegar. So untuk 4K memang akan gegar habis lah. Jadi kalau korang nak ambil yang video yang cantik-cantik, aku suggest korang hanya pakai Full HD 30 frame per second saja. So memang tak ada masalah gegar lah sebab dia menggunakan EIS yang sedia ada. Walaupun dia punya stabilization tu tak seperfect OIS, tapi okey lah, adalah juga stabilization tu kan. Jadi secara overallnya untuk kamera dan untuk video, bagi aku dia sangat-sangat baik. Walaupun dia ada sedikit struggle dalam autofocus apabila korang nak ambil gambar, sebabkan dia detect jarak-jarak yang tertentu. So bila korang nak autofocus tu, bila jarak tu dia tak kena dengan sensor, jadi dia susah sikit lah. Tapi ya, autofocus dia pun beza dalam beberapa milisaat saja. So tak ada masalah. Dia kan Franti 2019 dan harga dia pun 1400 je. Jadi tak ada masalah kalau korang nak comparekan dengan phone-phone flagship yang pada tahun 2020 yang harga dah cecah 3000. Jadi itulah sebab kenapa aku pilih Huawei Nova 5T ataupun kenapa aku suka Huawei Nova 5T ni. Walaupun dia hanya ada 4G dan dia ada banyak lagi kekurangan seperti dia punya charging. Kau kena ambil masa 2 jam untuk full charge dia. Walaupun dia punya bateri hanya 3750 mAh power bateri. Tapi apa yang menariknya, dengan bateri banyak tu, aku boleh tahan sehingga hampir lebih separuh hari. Macam aku masa PKP, aku perlu charge 2 kali sehari. Sebab bila PKP ni kita guna phone banyak kan. So 2 kali sehari. Dan kalau aku kerja pukul 8, pukul 9 macam tu, baru aku perlu charge phone ni. So bagi aku, walaupun 3750 mAh power bateri, memang tak ada masalah untuk Huawei Nova 5T ni untuk kegunaan harian korang. Dan dia punya bateri sangat tahan. Dan lagi satu dia punya kekurangan adalah dia tak ada Dolby Atmos. Jadi dia hanya ada, dia support aptX HD. So dia tak ada Dolby Atmos, dia tak ada stereo speaker, dia hanya ada mono speaker saja. Tapi bagi aku tak ada masalah sebab aku lebih suka untuk gunakan aku punya Bluetooth speaker Sony. Sekejap aku ambil ni aku punya Bluetooth speaker Sony. Aku lupa nama dia apa, sekejap baca. SRS SB20. Nampak? SB20. Aku pakai Bluetooth speaker Sony ni. Dan juga aku pakai wireless earbuds ataupun wireless earphone untuk aku nak dengar lagu. Jadi tak ada masalah untuk mono speaker. Memang aku jarang lah, kalau aku tengok movie ke, aku dengar lagu ke, memang aku akan pakai external device. Jadi secara konklusinya, adakah relevan Huawei Nova 5T ni pada tahun 2020? Bagi aku, kalau korang nak beli sekarang, boleh, masih lagi relevan. Kalau korang nak beli pada bulan 8 ke, pada bulan 7 ke, bagi aku dah kurang dia punya relevan tu. Kalau korang beli sekarang pun aku macam kurang sikit lah. Kalau korang dah beli sebelum bulan 5 tu, ya perfect. Sebab apa? Sebab biasanya peranti Android ni dia hanya 2 tahun dia support. Jadi sekarang phone ni dia dah
Android 9. So dia akan support kepada Android 10. Dan dia last support, mungkin dia last support pada Android 11. So Android 11 adalah pada tahun depan, 2021. So bila dah 2021 korang masih boleh pakai, dan 2022 korang dah macam dia dah tak support dah. Dia support lagi dia punya apps lain, tapi korang tak dapat update-update yang terkini untuk OS ataupun untuk Android OS. Jadi kalau korang yang bajet nak pakai phone hanya dalam masa 2 tahun, yes, phone ni memang sangat baik untuk korang beli. Dia punya kamera lah, especially memang aku sangat suka dia punya kamera dan dia punya performance. Jadi setakat itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. See ya.